Welcome back to my channel. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, hari ni saya akan mengulaskan mengenai bab 12 Enhancing Decision Making, iaitu bab 12.1, what are the different type of decision and how does decision making process work. Nama saya ialah Nurhani Syahira binti Azman. Nombor matrik I 181026671. Okey, mari mulakan. Nilai perniagaan pembuatan keputusan meningkat. Okey, apakah maksudnya perniagaan membuat keputusan yang lebih baik dan apakah nilai wang yang membuat keputusan yang lebih baik? Maka syarikat telah mengenal pasti sejumlah keputusan penting di mana melabur dalam sistem baru dapat meningkatkan kualiti pembuatan keputusan. Okey, mari kita lihat bagaimana. Membuat keputusan dapat didefinisikan sebagai proses menilai dan memilih dari pelbagai alternatif sesuai dengan kepentingan tertentu dengan menentukan pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh pihak pengurusan di peringkat syarikat, jenis keputusan yang terdiri daripada first, keputusan strategik adalah keputusan yang dibuat oleh pengurusan atasan dalam sesebuah syarikat. Kedua, keputusan taktikal. Keputusan taktikal adalah keputusan yang dibuat oleh pihak pertengahan. Dan terakhir, keputusan operasi merupakan keputusan yang dibuat oleh tahap pengurusan yang paling rendah. Contohnya, pengendali mesin di peringkat pengeluaran. Okay. Gambaran dari segi tiga ini menunjukkan bahawa terdapat tahap yang berbeza dalam organisasi dan setiap tahap ini mempunyai keperluan maklumat yang berbeza untuk sokongan keputusan dan tanggungjawab untuk pelbagai jenis keputusan. Keputusan dapat diklasifikasikan sebagai berstruktur, tidak terstruktur dan juga tidak berstruktur. Keputusan tidak tersusun adalah keputusan yang mesti dibuat oleh pembuat keputusan, penilaian dan wawasan untuk menyelesaikan masalah. Dan setiap keputusan ini tidak dapat diulang, penting dan tidak teratur dan tidak ada prosedur yang difahami atau disepakati dengan baik untuk membuatnya. Manakala keputusan terstruktur yang di sisi lain adalah berulang dan rutin dan melibatkan prosedur yang pasti untuk menanganinya sehingga tidak perlu diperlakukan seolah-olah mereka baru setiap saat. Dan banyak keputusan mempunyai unsur kedua jenis keputusan dan tidak tersusun, di mana ia hanya beberapa masalah yang mempunyai jawapan yang jelas yang diberikan oleh prosedur yang diterima. Secara umumnya, keputusan berstruktur berlaku lebih kerap pada peringkat organisasi yang lebih rendah. Okey, antara sifat-sifat jenis keputusan adalah pertama, jenis keputusan berstruktur bersifat berulang kali, rutin, mudah difahami dan mempunyai penyelesaian standard berdasarkan analisis kuantitatif. Contohnya sebagai strategi pemasaran untuk produk baru, memberi cuti, mengambil tugas terakhir dan lain-lain. Kemudian, jenis keputusan separstruktur bersifat peraturan yang tidak lengkap dan berstruktur sebahagian dan juga sebahagian tidak berstruktur. Sebagai contoh, memberi kredit, kaki tangan, menyediakan dana pemulihan sekolah dan penyelenggaraan jalan. Dan terakhir sekali, sifat keputusan tidak berstruktur. Keputusan yang tidak diprogramkan ketika keputusan baru muncul untuk pertama kalinya dan tidak tersusun, iaitu tidak terstruktur. Keputusan sedemikian memerlukan penanganan khusus untuk menyelesaikan masalah kerana tidak ada panduan khusus dalam menangani masalah ini. Dan keputusan tidak berstruktur tidak mempunyai peraturan tetap dan bergantung kepada jenis masalah. So, ia bersifat tidak berulang dan rutin, tidak ada modal untuk menyelesaikan masalah, ia memerlukan gerak hati, tidak ada penyelesaian langsung dan untuk masalah yang masih kabur dan cukup rumit, dan akhir sekali dasar yang masih belum dijawab. Okey, rajah ini menunjukkan
proses membuat keputusan. Membuat keputusan adalah proses bertingkat di mana Simon 1960 menjelaskan 4 tahap yang berbeza dalam membuat keputusan, iaitu kecerdasan, reka bentuk, pilihan dan pelaksanaan. Okey. Jika dilihat intelijensi iaitu kecerdasan, apakah problem yang diterokai? What is the problem? Manakala design, solution yang di discovery, what are the possible solution? Kemudian akan turun kepada choosing solution, what is the best solution? Apakah solusi yang terbaik? Dan yang kedua, implementation, iaitu solution testing. Is it the solution working or can we make it work better? Adakah keputusan itu dapat dijalankan? Adakah kita akan boleh buat dengan lebih baik? Pada tahap kecerdasan, ia terdiri daripada mencari, iaitu mengenal pasti dan memahami masalah yang berlaku dalam organisasi, mengapa terdapat masalah dan di mana, dan kesannya terhadap syarikat. Manakala reka bentuk ini melibat mengenal pasti dan meneroka pelbagai penyelesaian masalah. Pilihan terdiri daripada memilih penyelesaian alternatif, dan pelaksanaan melibatkan mewujudkan pilihan pekerjaan alternatif dan terus memantau seberapa baik penyelesaian berfungsi. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you. Bye-bye.